Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Norbaizura Endi. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan mengenai pentingnya bagi negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura terus bekerjasama bagi melindungi aspirasi dan kepentingan bersama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan berangkat ke Majlis Santap Negara bagi meraikan Presiden Republik Singapura dan isteri. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan berangkat ke acara riadah pagi bersama Presiden Republik Singapura. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzadin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan mengenai pentingnya bagi negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura terus bekerjasama bagi melindungi aspirasi dan kepentingan bersama dengan melihat pencapaian sepanjang tempoh 40 tahun persahabatan diplomatik dan harapan bagi masa depan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah demikian pada Majlis Santap Negara bagi meraikan Tuan Yang Terutama Tharman Shanmugaratnam, Presiden Republik Singapura dan isteri Mrs. Jane Itogi Shanmugaratnam serta rombongan yang dalam rangka lawatan negara selama 3 hari. Majlis berlangsung di Istana Nurul Iman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam berkenan berangkat mengalu-alukan ketibaan Presiden Republik Singapura dan isteri. Berangkat sama ahli kerabat diraja. Juga hadir rombongan Republik Singapura. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia
Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junaid, Mufti Kerajaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah, kedua-dua negara berkongsi hubungan rapat sebelum hubungan diplomatik rasmi terjalin 4 dekad lalu dengan persahabatan erat antara Paduka Ayahanda Baginda Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin dan mantan Perdana Menteri Republik Singapura Lee Kuan Yew. I treasure their warm and candid exchanges on regional challenges and many major power competitions at that time. This enduring friendship and a shared vision for the two small Southeast Asian states to work together has led to a solid cooperation in currency interchangeability and excellent defense ties that we continue to enjoy today. I'm pleased to see that our younger generation of leaders also nurtured their special friendship. I was delighted that Deputy Prime Minister Lawrence Wong recently led the Singapore delegation for the Young Leaders Program, which this year marked its 10th year. The program is an important foundation for ensuring strong and close personal relationship between our officials that will endure well into the future. Baginda juga bertitah tahun ini, kedua-dua negara akan meraihkan 40 tahun persahabatan diplomatik. I'm pleased with our mutual commitment to further deepen trade linkages in food, medical products, and energy. In addition, we have also continued to nurture more robust people-to-people exchange programs that will further strengthen the affinity shared between our people. Beyond our bilateral ties, Brunei Darussalam has always valued the cooperation and support Singapore has given us in ASEAN, especially as we work towards the ASEAN Community Vision 2045 and in promoting regional peace and prosperity. Mr. President, our journey during the past 40 years is indeed an occasion for us to celebrate. Brunei Darussalam looks forward to continuing these special and unique ties with Singapore in the years ahead. Tuan Yang Terutama dalam ucapan balas menjelaskan, memandangkan kerjasama dua hala berkembang dalam bidang-bidang baharu, kedua-dua belah pihak digalakkan untuk mempercepatkan usaha meneroka projek-projek inovatif dan saling menguntungkan seperti ekonomi hijau. These include renewable energy, where Brunei has the potential to develop significant scale, well beyond its own domestic needs, and which can be integrated within an ASEAN energy grid. There is also scope to explore if we can pool emissions for a viable carbon capture and storage industry in Brunei, which could be at the forefront of such efforts in Asia. The ministers and officials on both sides are also actively looking into collaboration in the aquaculture industries, which show significant promise in Brunei, and the development of cold chain logistics for the purpose. Digital finance is another emerging area
of bilateral cooperation. Brunei will soon be launching its instant payment system domestically. There will be clear benefits to consumers and businesses on all sides when we integrate this with Singapore's PayNow and similar systems in the rest of ASEAN. Menurut Tuan Yang Terutama lagi, kedua-dua negara menaruh harapan tinggi dalam kerjasama dua hala. Our two countries can work together closely to elevate broader regional and global cooperation in emerging areas such as climate change, renewable energy, and digital connectivity. Your Majesty, Singapore cherishes its special relationship with Brunei. We are committed to building on the solid foundation that was laid by the late Sri Begawan and Mr. Lee Kuan Yew. We are now raising our strategic partnership to an even higher level. But underpinning it all must be the trust between us, and particularly between future generations of Bruneians and Singaporeans. I wish to close by thanking Your Majesties, Your Royal Highnesses, ministers, senior officials, and our Bruneian friends present this evening. Without your contributions, friendship, and support, our bilateral relationship would not have flourished over the last 40 years. Lawatan negara Tuan Yang Terutama ini mengukuhkan lagi hubungan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Pagi tadi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke acara riadah pagi bersama Presiden Republik Singapura yang berlangsung di Taman Mahkota Jubli Emas, Bandar Seri Begawan. Berangkat sama, Duli Yang Teraman Mulia Paduka Seri Pengeran Muda Mahkota, Pengeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Duli Yang Teraman Mulia Paduka Seri Pengeran Muda Abdul Malik dan Duli Yang Teraman Mulia Paduka Seri Pengeran Muda Abdul Matin. Juga hadir ahli-ahli delegasi negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia mengalulukan ketibaan Tuan Yang Terutama. Kedua-dua pemimpin seterusnya memulakan acara riadah pagi dengan berjalan kaki sekitar Taman Mahkota Jubli Emas. Acara diikuti dengan penandatanganan sebuah pelang dan penanaman pokok fikus Burgundy sempena lawatan negara Presiden Republik Singapura ke negara ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berangkat bersama Tuan Yang Terutama ke terendah di sini bagi menghadiri majlis santap pagi.
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Tun Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar berikutan dengan pelantikannya sebagai Yang di-Pertua Negeri Sarawak ke-8. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Puan Yang Terutama Draupadi Murmu, Presiden Republik India. Dan Tuan Yang Terutama Sri Narendra Modi, Perdana Menteri Republik India dan Kerajaan serta rakyat Republik India bersempena dengan Hari Republik India yang ke-75. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama General The Honourable David John Hurley, ACDSC Retired, Governor General Commonwealth Australia, dan The Honourable Anthony Albanese MP, Perdana Menteri Commonwealth Australia dan Kerajaan serta rakyat Australia bersempena dengan Hari Australia. Tuan Yang Terutama Tharman Shanmugaratnam, Presiden Republik Singapura dan Mrs. Jane Itogi Shanmugaratnam petang tadi meneruskan program lawatannya ke Pusat Pengajian Kesenian dan Kaligrafi Islam Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Ketibaan Presiden Republik Singapura dan isteri dialulukan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Lela Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Ong Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua selaku pengerusi lembaga pengarah yayasan, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Amilio bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Presiden Republik Singapura dan isteri diberikan penerangan mengenai fungsi utama pusat pengajian berkenaan oleh Dr. Deng Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, pemangku pengarah urusan yayasan. Program turut diserikan dengan penglibatan demo menulis melengkapkan ayan Special Relationship dalam tulisan Jawi. Sementara itu, pada sebelah pagi, Mrs. Jane Itogi Shanmugaratnam, isteri Presiden Republik Singapura beserta rombongan mengadakan lawatan ke Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Ketibaan Mrs. Jane Itogi Shanmugaratnam dialu-alukan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Penasihat Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, dan Dr. Haji Awang Muhammad Hussein bin Pihin Penyurat Haji Ahmad, Pengarah Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Tuan Yang Terutama Tharman Shanmugaratnam, Presiden Republik Singapura dan isteri Mrs. Jane Itogi Shanmugaratnam serta rombongan menghadiri majlis makan malam bersama beberapa orang Menteri Kabinet. Majlis berlangsung di The Empire Brunei. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Amilio bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua selaku Menteri Pengiring dan isteri,
Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri dan Isteri, dan Yang Berhormat Pengeran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengeran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi dan Isteri. Presiden Republik Singapura dan isteri serta rombongan petang tadi berlepas meninggalkan Bandar Seri Begawan selepas menamatkan lawatan negara selama 3 hari ke negara ini. Semasa lawatan negara, Tuan Yang Terutama mengadakan majlis perjumpaan dua hala bersama Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Kedua-dua pemimpin juga mengalulukan beberapa siri acara komemoratif bagi memperingati peristiwa penting sempena ulang tahun ke-40 hubungan diplomatik pada tahun ini. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengucapkan selamat berlayar Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua selaku Menteri Pengiring dan Isteri. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Eriwan bin Pihin Datu Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua dan Isteri. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan dan Isteri, Datuk Paduka Seri Awang Haji Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya Polis Diraja Brunei dan Isteri, dan Major General Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bol Hassan, Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei dan Isteri. Teori menasik haji antara yang dikongsikan semasa kursus ibadat haji dan umrah bagi musim haji 1445 Hijrah dan 2024 Masihi. Bahan yang menyusul selepas ini teruskan bersama berita perdana. Bagi memupuk semangat kecemerlangan selain mengiktiraf dan meraihkan pencapaian cemerlang dalam pendidikan, petang tadi diadakan Majlis Hari Anugerah Pertandingan Antarabangsa dianjurkan oleh Teach Me Guru. Majlis berlangsung di Kompleks Times Square Berakas. Hadir Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Indra Pahlawan Datuk Seri Setia Haji Awang Suyoi bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis ini antara lain dihasrat bagi menghargai sikap dedikasi dan semangat para pelajar dalam pelbagai pertandingan peringkat sekolah antarabangsa. Sumber-sumber bumi diperlukan bagi memastikan kelangsungan hidup. Dengan memanfaatkan dan menjaga sumber-sumber tersebut, khususnya bagi generasi akan datang, dan memastikan pembangunan mapan, ia mampu mengekalkan pencapaian yang baik selaras wawasan Brunei 2035. Itu antara intipati khutbah Jumaat bertajuk Pembangunan yang Berdaya Tahan. Antara usaha dan cara mudah yang boleh kita amalkan bagi memastikan pembangunan yang mampan tersebut antaranya, pertama, menggunakan produk yang mesra alam dan mengelakkan daripada menggunakan plastik sekali guna. Kedua, menjimatkan penggunaan air dan tenaga elektrik dengan mengurangkan penggunaannya mengikut kadar keperluan sahaja. Ini kerana penggunaan air domestik di negara Brunei Darussalam adalah antara yang tertinggi di rantau ASEAN dan penggunaan tenaga kedua tertinggi di rantau ASEAN pada tahun 2020 menurut ASEAN Center for Energy. Ketiga, mendukung perniagaan tempatan, terutama perniagaan yang mampu mengekalkan pencapaian yang baik dan mesra alam bagi memajukan ekonomi negara. Keempat, ikut serta dalam inisiatif-inisiatif yang bermanfaat seperti kegiatan bergotong royong, membersihkan persekitaran dan penanaman pokok. Kelima, mengelakkan pembaziran makanan seperti tidak memasak atau membeli makanan dalam jumlah yang berlebihan.
Jabatan Urusan Haji Kementerian Hal Ehwal Agama melalui bahagian bimbingan haji dan umrah mengendalikan kursus ibadat haji dan umrah bagi musim haji tahun 1445 Hijrah bersamaan dengan 2024 Masihi. Kursus diadakan serentak di seluruh negara hari ini. Di daerah Belait, kursus ibadat haji dan umrah diadakan di 2 buah tempat. 118 orang mengikuti kursus berkenaan. Kursus bertujuan membantu bakal jemaah haji mempelajari dan memahami mengenai manasik haji secara teori dan praktikal agar dapat melaksanakan ibadat haji dengan teratur dan sempurna. Di daerah Tutong, kursus diadakan di Sekolah Ugama Pangeran Anak Puteri Nur Ain. Kursus ibadat haji dan umrah disertai oleh 94 orang. Di daerah Temburong, kursus diadakan di Sekolah Arab Temburong. 27 orang menyertai kursus tersebut. Kursus ibadat haji diadakan sebanyak 10 sesi pada setiap hari Jumaat dan Ahad bermula pukul 8 pagi hingga 10.30 pagi. Kursus diadakan sehingga 8 Mac di pusat-pusat kursus yang telah ditetapkan. Industri penerbangan negara Brunei Darussalam mencatat satu lagi peristiwa penting dengan pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara AeroAsia Holdings Corporations dan 5 syarikat antarabangsa. Majlis berlangsung pagi tadi di sebuah hotel di Gadong. Penandatanganan MOU ini merupakan kerjasama yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi di rantau Bimiaga. Selain itu, ia juga dihasran bagi menjana tenaga kerja berkemahiran tinggi dan peluang pekerjaan di negara Brunei Darussalam melalui program pendidikan penerbangan komprehensif. MOU ini juga dijangka menyokong pembangunan negara sebagai hub penerbangan antarabangsa terkemuka. Expo Pengajian Tinggi ke-9 akan diadakan pada 3 Februari 2024. Kita ikuti promo mengenainya. $38 kotak berisi daging ayam mentah ditemui semasa operasi pencegahan jenayah rentas sempadan hutan baru-baru ini oleh pasukan simpanan polis C Company Polis Hutan. Operasi dijalankan di kawasan perhutanan daerah Temburong dekat sempadan Brunei, Malaysia. 3 suspek berjaya ditahan manakala seorang daripada suspek melarikan diri ke negara jiran. Kes diserahkan kepada Jabatan Kastam dan Eksais Diraja bagi tindakan lanjut. Sokongan berterusan terhadap pesakit yang menghidam skoliosis sangat penting bagi memberi mereka keyakinan dalam mengharungi cabaran kehidupan. Petang tadi, Pantai Jerudong Specialist Center PJSC mengadakan majlis penghargaan sempena memperingati Minggu Skoliosis. Majlis diadakan di PJSC Jerudong. Taklimat mengenai skoliosis dan kepentingan advokasi untuk pesakit disampaikan oleh Dr. Eddie Tian, pengerusi bersama Minggu Skoliosis 2024. Hari penghargaan ini khusus bagi bekas pesakit skoliosis. My back feels better, like there's no more back pain. As in when I stand too much, like for a long hours of time, or when I sit. I had my surgery, menakutkan rasanya, tapi with my siblings punya support, my mother punya support especially, I was courageous enough to mengambil untuk go through that surgery lah. Makin better, macam that time badanku, aku tak pernah jalan lurus, and macam badanku pun menyingat sedikit.
Tapi masa ni alhamdulillah. Pesta pengguna ke-28 tahun ini disertai oleh pelbagai syarikat tempatan dan luar negara yang menawarkan pelbagai barang dan perkhidmatan menarik untuk orang ramai. Diadakan sehingga Ahad ini, Pesta Pengguna ke-28 turut diisikan dengan pelbagai aktiviti. Dengan tema New Year New Me, pesta yang disertai 500 vendor ini mengalu-alukan orang ramai untuk meneroka perkhidmatan dan produk yang ditawarkan. Kami mengikuti Consumer Fair untuk kali pertama atas inisiatif DARE under Brunei Med. Memang satu experience yang baru, merupakan satu experience untuk kami juga untuk memperbaiki mana yang untuk kami memajukan bisnes kami sendiri dan untuk bagi orang luar tahu bisnes kami lah. Hanaku Enterprise membawakan barang kesihatan produk beauty dari luar sama dalam, kesihatan dalaman. Jadi kalau untuk ini Mel mau share antaranya lah yang local produk yang Mel bawakan. Bagi mereka yang suka makan di luar dalam keadaan santai, gerai-gerai makan semakin mudah untuk didapati. Ia juga salah satu cara untuk meluangkan masa bersama keluarga. Salah satunya night makan yang diadakan di kawasan pusat membeli belah Mid Valley. Diadakan selama 4 hari, gerai disertai oleh pengusaha-pengusaha tempatan yang menawarkan pelbagai makanan dan minuman dan barang perhiasan. Aktiviti seumpamanya di Hasran membantu usahawan tempatan menjana pendapatan dan perniagaan mereka selain dapat mempromosikan produk-produk tempatan. Night makan boleh dikunjungi dari pukul 4 petang hingga 10 malam. Pemilik, pengusaha dan penyewa unit atau premis bangunan dikehendaki untuk mematuhi Akta Kawalan Bangunan Penggal 256 dan peraturan-peraturan kawalan bangunan, piawaian dan garis panduan yang berjalan pada masa ini. Autoriti Kawalan Bangunan dan Industri Pembinaan ABCI, Kementerian Pembangunan telah mengeluarkan notis mengosongkan unit premis ke atas Grills and More Arabic Restaurant di Kampung Kulap, Mukim Gadong. Akta Kawalan Bangunan Penggal 256 menetapkan tiada seorang pun boleh menduduki, membenarkan atau menyebabkan untuk diduduki mana-mana bangunan atau bahagiannya melainkan pihak berkuasa telah mengeluarkan permit kesiapan kemajuan. Mana-mana pihak yang melanggar seksyen ini jika sabit kesalahan boleh didenda tidak lebih RM20,000, penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya.